Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan kelas Al-Quran di dalam bahagian tajwid untuk pelajar tahun 5, iaitu dengan tajuk mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi terbahagi kepada dua bahagian ataupun dua jenis, iaitu yang pertama berwarna purple ni mad lazim kalimi musaqqal dan yang kedua berwarna merah mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi terbahagi kepada dua, iaitu mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Seterusnya, apakah maksud kedua-dua jenis mad ini? Ataupun bagaimanakah cara untuk kita mengenali kedua-dua jenis mad? Yang pertama, mad lazim kalimi musaqqal apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda syaddah di dalam satu kalimah. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda syaddah ataupun yang bertanda sabtu di dalam satu kalimah. Yang kedua, mad lazim kalimi mukhaffaf apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun di dalam satu kalimah. Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun di dalam satu kalimah. Jadi, apakah yang membezakan di antara kalimi musaqqal dan kalimi mukhaffaf? Kalimi musaqqal, huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda syaddah. Manakala kalimi mukhaffaf, huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Okey, jadi bacaan kalimi musaqqal adalah dibaca secara berat kerana bertanda syaddah. Manakala kalimi mukhaffaf dibaca secara ringan kerana bertanda sukun. Okey, jom kita tengok kaedah untuk mengenali dengan lebih jelas lagi berkenaan dengan dua jenis mad tadi. Seperti sedia maklum, huruf mad ada 3, iaitu alif, waw dan ya. Huruf mad alif bertemu dengan syaddah. Apa nama dia? Mad lazim kalimi musaqqal. Okey, seterusnya huruf mad alif bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Mad apa? Mad lazim kalimi mukhaffaf bertanda sukun. Okey, mad yang kedua, huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda syaddah. Mad lazim kalimi musaqqal bertanda syaddah. Kemudian huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Ni, bertanda sukun. Okey, seterusnya huruf mad yang terakhir bertemu dengan huruf yang bertanda syaddah. Mad lazim kalimi musaqqal. Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey. Cara bacaan mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf dibaca panjang 6 harakat. Dibaca panjang 6 harakat. Seterusnya, contoh potongan ayat yang saya sediakan di sini. Okey, untuk contoh yang pertama, jom kita baca sama-sama. Ad-dallina. Ad-dallina. Pastikan bacaannya adalah dibaca panjang 6 harakat dan dibaca secara berat kerana terdapat tanda apa ni? Tanda syaddah ataupun sabdu. Seterusnya, at-tammatu. At-tammatu. Okey, ini adalah contoh bagi mad lazim kalimi musaqqal.
Nampak tak? Sebab selepas huruf mat berjumpa dengan huruf yang bertanda sabdu ataupun syadda. Jadi ini adalah contoh bagi mad lazim kalimi musaqqal. Seterusnya contoh yang kedua. Al-ana. Al-ana. Okey, saya bacakan dia dengan bacaan yang ringan sahaja. Kerana huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun di dalam satu kalimah adalah contoh bagi mad lazim kalimi mukhaffaf. Huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun di dalam satu kalimah. Jadi, saya harap semua murid-murid dapat memahami dengan jelas contoh bagi kedua-dua jenis mad yang kita pelajari sebentar tadi. Mad lazim harfi. Mad lazim harfi terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama mad lazim harfi musaqqal dan yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi terbahagi kepada dua bahagian, mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, jom kita tengok maksud kedua-dua jenis mad ini. Yang pertama, mad lazim harfi musaqqal, bacaannya adalah panjang pada huruf tertentu di awal surah dan ia dibaca dengan berat kerana terdapat idgham. Dan yang kedua, mad lazim harfi mukhaffaf, bacaannya dibaca dengan panjang pada huruf tertentu di awal surah dan ia dibaca dengan ringan kerana tiada idgham. Persamaan di antara harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf ini kedua-duanya adalah bacaan panjang pada huruf tertentu di awal surah. Kita akan jumpa kedua-dua hukum harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf ini pada bacaan di awal surah. Manakala yang membezakannya adalah harfi musaqqal dibaca dengan berat kerana terdapat idgham. Harfi mukhaffaf pula dibaca dengan ringan kerana tiada idgham. Okey, jom kita tengok kaedah bagi kedua-dua jenis mad ini. Yang pertama, setiap huruf tidak dibaca dengan baris. Setiap huruf tidak dibaca dengan baris. Yang kedua, setiap huruf dibaca dengan dieja. Setiap huruf dibaca dengan dieja. Bacaannya adalah panjang 6 harakat. Bacaan bagi kedua-dua hukum mad ini adalah panjang 6 harakat. Di sini saya bawakan contoh bagaimanakah huruf dibaca dengan dieja tadi. Okey. Seperti murid-murid yang dapat lihat. Dapat lihat tak kat sini contoh yang saya bawakan? Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Huruf asalnya kita eja dia. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Inilah yang dimaksudkan dengan huruf dibaca dengan dieja. Tetapi di atas huruf lam ini bertanda mad. Jadi huruf lam ini perlu dipanjangkan sepanjang 6 harakat. Contoh bacaannya alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Okey, jom kita tengok contoh bagi kedua-dua jenis mad tadi. Contoh yang pertama. Qasim, mim. Qasim, mim. Perhatikan betul-betul. Saya bacakan dia dengan panjang 6 harakat kerana bertanda mad. Dan bacaan Ustazah idgham. Ustazah idghamkan dia. Qasim, mim.
yang kedua. Alif, lam, mim, sad. Okey, saya bacakan dia dengan panjang 6 harakat dan idghamkan dia. Jadi, ini adalah contoh bagi mad lazim harfi musaqqal. Baca dengan berat kerana terdapat idgham. Seterusnya, contoh yang kedua. Tosin. Seterusnya, nun. Dibaca dengan ringan sahaja dan dibaca dengan 6 harakat. Dan ini adalah contoh bagi mad lazim harfi mukhaffaf. Dibaca dengan ringan dan tiada idgham. Jadi, Ustazah harap semua murid-murid dapat memahami contoh-contoh yang Ustazah bacakan sebentar tadi bagi tajuk pada hari ini iaitu mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap ia memberi manfaat kepada semua murid. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.